Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Nama saya Nurin Fakihah binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Cikgu Nurin. Halo. Nama saya Siti Aisyah binti MZ Rozalan. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hafizah binti Ahmad Syaiz. Boleh panggil saya Cikgu Fiza. Hai murid-murid, nama Cikgu Nur Aida Syafina binti Muhammad Zaman. Boleh panggil Cikgu Aida. Assalamualaikum murid-murid. Nama Cikgu Nur Izzah binti Amit. Boleh panggil Cikgu Izzah. Baiklah, saya akan menjelaskan standard kandungan dan standard pembelajaran berdasarkan kurikulum standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu tingkatan 5. Standard kandungan ialah 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard pembelajaran pula 4.11 memahami dan mengapresiasi untuk menghubungkan aspek yang menarik di dalam novel. Seterusnya, saya akan menjelaskan objektif pembelajaran dan pengajaran. Pada akhir pengajaran, murid dapat menghuraikan sinopsis dengan lengkap. Yang kedua, murid dapat menjelaskan tema dan persoalan. Yang ketiga, murid dapat menghuraikan watak dan perwatakan. Yang keempat, murid dapat menjelaskan latar. Dan yang kelima, murid dapat menghuraikan nilai dan pengajaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Semua sihat ke? Alhamdulillah, semua sihat. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menceritakan sinopsis keseluruhan di dalam novel Sile Dat Sina. Semua dah bersedia? Okey, semua dah sedia. Baiklah, novel ini mengisahkan Haikal yang telah pergi ke kampung halaman ayahnya iaitu Abdul Wakayan. Abdul Wakayan berbekalkan sebuah manuskrip lama yang diterima daripada seorang gadis berbangsa Cina yang tidak dikenalinya. Kampung tersebut merupakan kampung kelahiran Haikal tetapi telah menetap di Kuala Terengganu. Manuskrip yang separuh jalan itu telah menarik minat Haikal untuk mengenali ayahnya dengan lebih dekat walaupun ditentang oleh uminya. Masyarakat kampung Seri Purnama menerima kehadiran Haikal dengan baik. Dia kemudiannya mula membongkarkan kehidupan sebenar ayahnya melalui orang-orang yang rapat dengan ayahnya. Haikal mendapati watak-watak yang dilukis oleh ayahnya di dalam manuskrip tersebut seolah-olah cerminan watak-watak sebenar yang wujud di kampung itu. Abdul Wakayan merupakan penggiat aktiviti kebudayaan di kampung tersebut. Beliau juga adalah seorang guru yang aktif menulis sehingga mewujudkan aksara di kampungnya. Disebabkan kecintaannya terhadap bidang tersebut, beliau telah meninggalkan keluarganya di Terengganu dan berpisah dengan Haikal. Kini, perjuangannya itu diwariskan kepada Haikal. Sekian saja sinopsis novel Sile Dat Sina. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama cikgu Aisyah. Hari ini cikgu akan terangkan tentang tema dan persoalan novel Sile Dat Sina. Tema yang dibawa dalam novel ini adalah tema kekeluargaan, di mana Haikal yang mengalami konflik keluarga berpunca daripada perceraian ibu dan bapanya sehingga menyebabkan dia dipisahkan oleh ibunya daripada ayah kandung iaitu Abdul Wakayan. Antara persoalan yang cikgu dapat kemukakan dalam video ini adalah yang pertama, persoalan kegigihan seseorang remaja untuk merungkai misteri kehidupan sebenar ayah kandungnya. Contohnya,
Haikal yang berusaha untuk mengetahui sejarah kehidupan ayah kandungnya setelah mendapat manuskrip yang dikirim oleh Ong Si Hwa. Okey, persoalan yang kedua adalah persoalan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Contohnya, Abdullah Kayan yang merupakan bapa kepada Haikal terlalu sayang akan anaknya yang dipisahkan oleh isterinya sehingga menghasilkan satu manuskrip tentang perasaan rindu kepada anaknya. Baiklah, persoalan yang terakhir iaitu persoalan usaha untuk mengakad kesenian tarian zapin. Contohnya, penduduk kampung Seri Purnama dan Abdullah Kayan telah berusaha untuk mengangkat kesenian tarian zapin di kampung tersebut. Okey, cikgu kira itu sahaja perkongsian cikgu dalam video ni. Jumpa lagi. Bye-bye. Baiklah pelajar, pada bahagian ini cikgu akan membentangkan mengenai watak dan perwatakan yang terkandung dalam novel Silih Daksina ini. Baiklah, yang pertama iaitu watak utama dalam novel Silih Daksina ini iaitu watak Haikal Hakimi. Beliau merupakan anak kepada Umi dan Abdullah Kayan. Namun, Umi dan Abdullah Kayan ini telah pun bercerai sejak Haikal masih kecil lagi dan beliau mempunyai ayah tiri yang bernama Abdul Fattah dan adik tiri bernama Nurul Aisyah. Beliau juga seorang remaja yang berbakat dalam bidang sastera. Baiklah, antara ciri-ciri perwatakan yang dimainkan oleh Haikal Hakimi ini, yang pertama ialah beliau merupakan seorang yang sangat prihatin. Perkara ini dapat dilihat ketika Haikal yang prihatin terhadap rakannya Ratna yang menangis kerana gagal dalam SPM. Perwatakan Haikal kedua, dia dilihat sangat setia kepada kawan. Perkara ini dapat dilihat apabila walaupun dia telah tamat persekolahan namun dia masih meneruskan persahabatannya dengan Ratna. Hal ini kerana Ratna lah tempat dia meluahkan dan menceritakan perkara dan masalah yang ditanggungnya. Bahkan mereka juga sering berhubung melalui SMS. Manakala perwatakan Haikal yang ketiga ialah dia juga seorang yang sangat tegas dalam membuat keputusan. Misalnya, Haikal Hakimi ini tegas dengan keputusannya iaitu memilih kelas sastera apabila masuk ke tingkatan 6 walaupun ibunya menyuruh Haikal untuk masuk ke kelas ekonomi. Seterusnya, cikgu akan menceritakan tentang watak sampingan. Seperti yang kamu semua tahu, dalam novel Silih Daksina ini banyak watak sampingan. Namun demikian, kali ini cikgu hanya memfokuskan satu watak sampingan iaitu watak Tau Keong. Seperti yang telah kamu baca dalam manuskrip tulisan Abdullah bin Kayan, Tau Keong ini dikenali sebagai Tau Kelim. Dan beliau juga merupakan suami kepada Puan Kay dan juga ayah kepada Ai Ching dan Ong Si Hwa. Antara perwatakan yang dimainkan oleh Tau Kelim ini ialah beliau ini seorang yang sangat rajin dan gigih berusaha. Perkara ini dapat dilihat apabila Tau Kelim ni rajin bekerja di tanah Abdullah bin Kayan dan menjual hasil pertanian kepada orang-orang kampung sehingga beliau mampu membeli sebuah sebidang tanah untuk membina tapak rumahnya. Situasi ini dapat kita contohi apabila kalau kita berusaha, kita akan memperoleh kejayaan. Seterusnya, perwatakan Tau Keong kedua ialah beliau juga seorang yang pemurah. Contohnya, Tau Kelim sering menyumbangkan barangan makanan apabila orang-orang kampung membuat suatu program. Situasi ini mengajar kita untuk sentiasa bermurah hati dan berkongsi segala hal kepada orang ramai. Bahkan,
Beliau juga seorang yang amanah dan jujur. Perkara ini dapat dilihat apabila Taukelim menyerahkan segala harta yang diamanahkan oleh Abdullah bin Kayan kepada Haikal Hakimi. Misalnya seperti buku bank dan juga segala urusan tanah pertanian. Seterusnya, cikgu akan menerangkan mengenai latar yang terdapat dalam novel Sile Daksina. Terdapat 3 latar, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Latar tempat yang pertama adalah Kuala Terengganu, di mana Kuala Terengganu merupakan tempat tinggal Haikal bersama-sama dengan Umi, Walid dan adik tirinya iaitu Nurul Asya di Kuala Lumpur. Latar tempat yang kedua adalah Kampung Sri Purnama, di mana ayah Haikal tinggal di Kampung Sri Purnama selepas berpisah dengan Umi Haikal. Dan latar tempat yang ketiga adalah Balai Raya Kampung Sri Purnama, di mana tempat simpanan album, novel, bahan sastra yang menunjukkan kegiatan ayah Haikal dalam bidang sastra dan budaya adalah Balai Raya Kampung Sri Purnama. Latar yang seterusnya adalah latar masa. Latar masa yang pertama adalah pagi. Contohnya, Taukelim dan isterinya menoreh getah setiap pagi. Latar masa yang kedua adalah petang. Contohnya, peristiwa Haikal teringat akan peristiwa dia hampir terlanggar seorang budak kecil. Dan latar masa yang ketiga adalah malam. Contohnya, Cik Zam berbual-bual semasa tamat latihan zapin di warung Pak Dola. Latar yang ketiga adalah latar masyarakat. Latar masyarakat yang pertama adalah masyarakat penyayang. Contohnya, Cikgu Zam amat menyayangi dan merindui anaknya Haikal yang tinggal berjauhan setelah bercerai dengan isterinya. Cikgu Zam meluahkan perasaan sayang akan anaknya pada manuskrip. Latar masyarakat yang kedua adalah masyarakat berbilang kaum. Contohnya, Pakcik Bakar, Wak Min, Haji Salim, Taukelim dan Sihwa tinggal di Kampung Sri Purnama. Dan latar masyarakat yang ketiga adalah masyarakat berpendidikan. Contohnya, Sihwa belajar di kolej manakala Haikal belajar di tingkatan 6. Haikal juga meninggalkan Kampung Sri Purnama lalu sambung belajar di Menara Gading. Baiklah, bersama Cikgu Izzah kita akan melihat 4 nilai dan 4 pengajaran yang menarik yang terkandung dalam novel Sile Daksina. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan melihat kepada nilai yang pertama. Nilai yang pertama ialah nilai ketaatan. Nilai ini dipegang oleh watak Haikal yang sangat menjaga solat. Misalnya, ketika berada di stesen bas Batu Pahat, dia telah pergi menunaikan solat subuh sebelum meneruskan perjalanan ke Kampung Sri Purnama. Nilai yang kedua ialah nilai amanah, iaitu nilai yang dipegang oleh watak Tauke Ong yang telah menyerahkan kebun kelapa sawit dan buku simpanan kepada Haikal. Nilai yang ketiga ialah nilai kerjasama, di mana peristiwa Haikal dan penduduk Kampung Sri Purnama yang sangat gigih berlatih pada waktu malam untuk menghidupkan semula tarian zapin dan ghazal di Kampung Sri Purnama itu. Nilai yang keempat ialah nilai kasih sayang, di mana Abdullah bin Kayan tetap berusaha untuk bertemu dengan anaknya Haikal setelah berpisah dengan Rafika. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada 4 pengajaran, iaitu yang pertama ialah pengajaran kita mestilah menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua kepada kita, di mana Haikal tetap menghormati uminya walaupun uminya menentang hasratnya untuk pergi ke Batu Pahat. Haikal juga menghormati ayah tirinya iaitu Abdul Fattah kerana Abdul Fattah telah melayan Haikal dengan sangat baik. Pengajaran yang kedua ialah kita mestilah berusaha gigih dalam melakukan sesuatu. Misalnya Haikal gigih mempelajari tarian zapin walaupun Haikal tidak mempunyai tarian tentang seni tarian zapin. Pengajaran yang ketiga ialah kita mestilah saling membantu, saling bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Misalnya, penduduk kampung telah bekerjasama membuat persiapan seperti menyediakan jamuan, membersihkan balai raya dan membuat latihan tarian zapin untuk majlis memperingati Cikgu Abdullah bin Kayan.
Dan pengajaran yang terakhir ialah kita hendaklah mencintai dan menjaga seni dan budaya bangsa. Peristiwa untuk pengajaran ini ialah Abdullah bin Kayan sanggup berpisah dengan isterinya semata-mata untuk memelihara tarian Zabi. Diharapkan semua pelajar dapat memahami dan mengingati input-input yang telah diberikan di dalam video pengajaran ini. Akhir kata, izinkan cikgu untuk memberikan pantun 4 kerat. Dari Rokan ke Indragiri, membawa tinta ke Kuala Linggi. Baliklah tuan, rehatkan diri, esok kita bersua lagi. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.